Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajar Perniagaan, Pusat Tingkatan 6, SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini cikgu nak bincang satu lagi bahagian dalam bab pengurusan, iaitu berkaitan dengan pengurusan stres. Okey, so ada 4 bahagian penting. Satu, kamu sepatutnya boleh mentakrifkan, beri maksud stres dan juga pengurusan stres. Yang kedua, menjelaskan punca-punca stres. Yang ketiga, apakah kesan stres pada individu dan organisasi? Dan yang keempat, menerangkan kaedah mengurus stres. Okey, apa cara untuk menangani stres dari aspek individu dan juga organisasi. Ada 4 bahagian. Okey, so apa dia stres? Okey, so stres ni semua orang ada stres atau dipanggil tekanan. Okey, so tekanan ni mungkin kerana tekanan kerja, tekanan psikologi, ada pelbagai stres yang berlaku di dalam hidup kita, sebagai seorang individu. Okey, kalau kamu tak ada stres, memang tu hidup tu tak ada makna lah. Okey, kamu sentiasa tidur sebab tak ada kerja. Jadi kalau stres ni sangat rendah, ini akan beri kesan pada prestasi kita. Kalau stres terlalu tinggi, kalau stres terlalu tinggi, ini menyebabkan kita ni macam orang yang tidak terurus, disorganized. Anxiety, kita rasa gelisah, kita rasa panik. Itu berlaku bila stres terlalu tinggi. Tapi kalau stres ni optimal, maksudnya kamu ni orang yang boleh bekerja dengan baik. Performance kamu dalam tahap yang paling baik. So, setiap orang ni mesti ada stres. Tapi kalau stres tu terlalu banyak atau terlalu sikit, akan beri kesan pada prestasi kita. Alright. So, apa dia stres? Stres ni rujuk pada reaksi, tindak balas. Tindak balas ni mungkin berbentuk fizikal, mental atau emosi. Yang berlaku kepada seseorang bila dia bertindak balas pada faktor-faktor persekitaran. Pengurusan stres pula rujuk pada tindakan yang diambil untuk mengawal tahap stres. Apa yang kita lakukan untuk mengawal stres kita, supaya kita boleh buat tugas dengan baik. So, stres maksudnya tindak balas, apabila kita menghadapi suatu faktor. Manakala pengurusan stres maksudnya apa tindakan yang diambil untuk mengawal tahap stres tersebut. Itu beza dia. Punca stres. Punca stres ni dapat dibagi kepada 4 kumpulan. Satu, punca yang berkaitan dengan pekerjaan. Ada punca yang berkaitan dengan organisasi. Ada punca yang berkaitan dengan individu. Dan ada punca disebabkan oleh faktor persekitaran. Kita akan tengok satu demi satu. Faktor berkaitan dengan pekerjaan ni bermula dengan kekaburan peranan atau dipanggil ambiguity. Ambiguity maksudnya kamu tak faham. Kamu tak jelas. So keyword dia, pekerja tak faham apa tugas, peranan dan tanggungjawab yang perlu dimainkan. Itu dipanggil kabur. Kalau cikgu kamu kata, buat 3 soalan. Tapi dia tak sebut apa soalannya, menyebabkan kita rasa kabur. Tak tahu apa kamu nak lakukan. So we call that kabur. So kabur ni berlaku kerana pengurus gagal menerangkan tugas dengan jelas. Apa yang patut dia lakukan. Bila dia tidak diberitahu, pekerja rasa kabur lah. So ini menyebabkan stres. Seorang eksekutif jualan tak pasti apa target jualan. Apa barang yang dia nak jual. Skop tanggungjawab dia apa. So bila eksekutif ni tidak diberi maklumat yang cukup, dia rasa stres. Sebab dia tak faham apa yang patut dia lakukan. Yang kedua, konflik peranan. Jangan confuse dengan kabur. Konflik maksudnya dia bertanggungjawab kepada lebih daripada satu peranan. Maksudnya dia tak pasti yang mana dia perlu utamakan. Peranan mana yang lebih penting. Sebab dia bertanggungjawab pada lebih daripada satu peranan. Maksudnya dia kena mainkan 2 peranan. We call that konflik peranan. Seorang eksekutif jualan bertanggungjawab untuk memasarkan produk syarikat dan pada masa yang sama perlu melatih 5 orang jurujual yang baru dilantik oleh syarikat. Nampak? Eksekutif jualan ni diberi 2 tanggungjawab atau 2 peranan. Satu, memasarkan produk syarikat. Pada masa yang sama, dia kena melatih 5 orang jurujual baru. So, tugas mana perlu dibuat lebih dulu? Tugas mana perlu diutamakan? Menyebabkan eksekutif itu rasa stres. So, ini konflik peranan. Kabur maksudnya dia tak jelas. Konflik maksudnya dia bertanggungjawab pada lebih daripada satu peranan. Beban tugas. Burden, job burden. Kalau pekerja diberi terlalu banyak tugas, ini menyebabkan dia rasa stres. Tak ada kerja pun rasa stres juga. So kalau diberi terlalu banyak tugas, menyebabkan pekerja itu rasa stres. Contoh, seorang eksekutif jualan
berasa stres kerana beban tugas yang terlalu berat dan terpaksa bekerja sehingga lewat malam. So, dia rasa stres sebab kerja terlalu banyak. Okey. Yang keempat, keperluan tugas. Okey. Keperluan tugas ni berkaitan dengan kemahiran. So, pekerja tak ada kemahiran untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan. Atau dia kekurangan kelayakan menyebabkan dia rasa stres. Dia nak buat, tak tahu macam mana nak buat. Sebab dia tak ada kemahiran atau kelayakan. Okay? Seorang eksekutif jualan tidak mempunyai kemahiran teknologi maklumat untuk menggunakan perisian jualan baru yang perlu digunakan untuk menyediakan laporan mingguan. Dia seorang eksekutif jualan yang baik, tapi masalah dia tak tahu macam mana nak guna software. Dia tak ada kemahiran IT menyebabkan dia rasa stres. Okay? So, ingat, peranan ada dua keyword. Kekaburan peranan, konflik peranan. Tugas ada dua. Beban tugas, keperluan tugas. Okey. Yang kelima, gangguan seksual. Okey, gangguan seksual ni mungkin berbentuk fizikal atau komunikasi. Okey. So, gangguan ni mungkin berbentuk fizikal atau komunikasi yang dilakukan ke atas seorang individu tanpa kerelaan. Okey, ini biasa dihadapi oleh pekerja wanita. Okey. Contohnya, seorang eksekutif jualan wanita sering dipanggil honey, okay, darling, baby, okay, dan dia sentiasa menerima mesej berunsur lucah daripada pengurus jualan. Perkataan honey, baby, darling ni, ini perkataan yang sangat personal tau. Okay, yang ni kita gunakan untuk girlfriend kita ataupun isteri kita. Takkanlah kamu nak guna untuk pekerja kamu. Okay, bila kamu guna untuk pekerja kamu, maksudnya ada gangguan seksual. Okay, ini pun menyebabkan pekerja wanita tu rasa stres. Okay? So, ingat, ini adalah antara punca kenapa pekerja rasa stres berkaitan dengan pekerjaan. Okay? Satu lagi, keadaan tempat kerja. Okay? Keadaan tempat kerja ni biasanya berlaku kerana organisasi tidak menyediakan tempat kerja yang bersih. Okay? Kita sebagai manusia ni, kita nak tempat kerja yang bersih, selesa kan? Okay? Kalau tempat kerja tu tak bersih, okay? Tempat kerja tu kotor, okay? Panas, tak cukup udara, menyebabkan kita rasa stres. Seorang eksekutif pengeluaran berasa stres kerana tempat kerja yang terlalu kotor, panas, bising dan tidak cukup udara. Okay? Ingat kalau soalan tanya, nyatakan, jelaskan, uraikan punca stres disebabkan oleh pekerjaan. Okey, punca stres disebabkan oleh pekerjaan. Jawapan dia adalah konflik peranan, kekaburan peranan, beban tugas, keperluan tugas, gangguan seksual, keadaan tempat kerja. Okey. Faktor-faktor organisasi pula. Okey, antara faktor organisasi adalah pengamalan, dasar, prosedur, polisi yang ketat. Okey, jadi kalau organisasi dia menggunakan sistem yang sangat rigid, okey, sistem yang sangat ketat atau terlalu west menyebabkan pekerja rasa stres. Okey, biasanya ada organisasi yang mereka tak terima cadangan pekerja. Okey, so ini menyebabkan pekerja rasa stres. Okey, dasar polisi yang ketat contohnya prosedur mohon cuti yang sangat ketat menyebabkan pekerja rasa stres. Okey, keadaan tempat kerja sama seperti tadi. Okey, tempat kerja yang panas, bising, kotor menyebabkan pekerja rasa stres. Okey, pekerja kilang perabot berasa stres kerana tempat kerja yang bising dan kotor. Ini faktor organisasi. Okey. Kepimpinan organisasi, gaya pengurusan pihak atasan dalam organisasi. Kita dah belajar dalam bahagian sebelum ni kan, gaya kepimpinan ni ada autokratik, demokratik, laissez-faire, contingency. Okey. Kalau pengurus ni sentiasa menggunakan kaedah autokratik, ini menyebabkan pekerja rasa stres. Dia langsung tidak diberi peluang untuk beri pandangan, pendapat, semua didecide oleh pengurus saja, menyebabkan pekerja rasa stres. Okey. Kitaran ayat organisasi. Syarikat yang baru ditubuhkan dalam peringkat permulahan, okey, atau syarikat dalam peringkat kemerosotan. Ini pekerja rasa stres. Kalau syarikat tu mengalami pertumbuhan yang tinggi, syarikat yang matang, pekerja tak rasa stres. Okey. Contohnya pekerja syarikat penerbitan surat khabar berasa stres kerana jualan dan keuntungan syarikat semakin merosot. Kalau kamu nampak di Malaysia, syarikat-syarikat penerbitan surat khabar ni jualannya semakin merosot. Jadi pekerja mungkin rasa stres. Okey. Faktor-faktor individu pula. Okey, antara faktor individu adalah personality. Okey. Ada yang cepat marah dan tertekan. Ada yang perlu diarah dan ada yang buat kerja tanpa
arahan. Itu personality pekerja. Okey. So disebabkan sifat kemarahannya yang suka dikawal, Cik Atira sukar menjalankan tugas sebagai pengurus bank. Itu personality dia. Okey. So, ini menyebabkan dia rasa stres. Pengalaman. Ada yang kurang pengalaman menyebabkan pekerja tu rasa panik atau tidak terurus. Okey, pekerja yang ada banyak pengalaman ni dia bersikap tenang. So stres ni disebabkan oleh orang yang tak ada pengalaman. Okey, katakan kamu bekerja di sebuah restoran. Hari pertama kamu diminta buat roti canai. Okey. Bayangkan kalau hari pertama kamu buat roti canai ni, kamu tak ada langsung pengalaman menyebabkan kamu rasa stres. Kalau kamu tengok gambar wanita, okey, wanita yang sedang membuat roti canai ni, dia rasa relax aja sebab dia dah biasa buat benda ni. Okey, dia tak rasa stres. Orang yang stres adalah orang yang tak ada pengalaman. Panik, okey. Macam first time you pergi ke ujian memandu kan. Okey, macam mana perasaan kamu? You rasa stres sebab kamu first time ambil ujian berkenaan. Okey. Sebagai eksekutif kewangan yang baru dilantik, Encik Aiman menghadapi stres kerana banyak urusan kerja yang tak dapat diselesaikan dengan baik. Okey. Keperluan ni rujuk kepada apa yang diharapkan oleh pekerja. Kalau keperluan tu tidak tercapai, pekerja rasa tertekan. Ini bukan keperluan tugas. Keperluan maksudnya apa yang diinginkan. Okey. Contohnya Puan Caroline, seorang ibu muda dan juga eksekutif jualan sebuah syarikat pengedaran kereta, berasa stres kerana inginkan jadual kerja fleksibel tapi tidak diendahkan oleh majikan. So dia rasa stres. Okey. Keupayaan. Itu kurang berupaya menjalankan tugas disebabkan oleh kemahiran tak cukup. Dia tidak diberi latihan. Ini menyebabkan dia rasa stres. Okay, is unable to do. Bukan kaitan dengan keperluan. Ini keupayaan. Okay, Cik Alia, seorang pengurus pengeluaran kereta, berasa stres kerana diarahkan untuk berunding dengan sekumpulan jurutera Jepun yang hanya boleh memahami bahasa Jepun. Jadi Cik Alia ada masalah kerana sebab dia tak ada kemahiran bahasa Jepun. So menyebabkan dia rasa stres. Okay. Faktor luaran ni antaranya adalah faktor ekonomi, okay? Faktor ketidakstabilan politik, ketidaktentuan teknologi, sosio-budaya, kejadian mengejutkan. Ini antara faktor luaran organisasi. So ingat punca stres ni boleh dibagi kepada 4 kumpulan. Berkaitan dengan pekerjaan, organisasi, individu dan juga faktor luaran. Okay? Mari kita lihat apakah kesan stres. Okey, kesan stres pada pekerja ni dapat dibagi kepada 3 kumpulan. Okey, satu kesan fisiologi, kesan psikologi dan kesan gelagat. Okey, so kesan fisiologi ni mungkin pekerja rasa terganggu tidur lah, tak boleh tidur, sakit kepala, okey, blood pressure, tekanan darah naik, serangan jantung, sakit perut. Semua ni ada kaitan dengan faktor fisiologi atau kesan fisiologi. Okey. Kesan buruan jangka panjang jika berlarutan dan tidak diambil tindakan. Okey. Kesan psikologi pula, pekerja mungkin diam, murung, marah, kecewa, sedih, okey. Dan benda ni kalau dibawa ke tempat kerja menyebabkan prestasi kerja menurun, okey. Kesan gelagat pula, kalau banyak tekanan menyebabkan pekerja letak jawatan atau bergaduh, okey. Dia kalau tak cukup kerja menyebabkan pekerja tidur, sembang, okey, kerja tak sungguh-sungguh. Semua ni adalah kesan daripada stres, okey. Fisiologi, psikologi dengan gelagat, okey. Kesan pada organisasi pula, ini penting. Moral dan motivasi pekerja berkurang, pekerja tak boleh bagi tumpuan. Okay? Peningkatan kadar lanti-lanti. Kamu terpaksa cari pekerja baru sebab pekerja ni cabut ke syarikat lain. Dia tak kekal. Okay? Ini menyebabkan kamu terpaksa latih semula pekerja ni. Okay? Peningkatan kadar ponting kerja, pekerja sentiasa ambil cuti, tak nak buat kerja, ponting dan sebagainya. Kerosakan harta organisasi, ini pun bahaya. Okay, vandalisme. Okay, dia sengaja merosakkan harta seperti mesin, alatan pejabat. Okay, melepaskan stres ke atas harta syarikat. Okay, contohnya katakan kamu ni seorang pemandu syarikat pengangkutan raya, bos tak bagi cuti, menyebabkan kamu rasa stres. Mungkin ada yang sengaja pergi langgar lori ke bas berkenaan ataupun dia merosakkan lori tersebut, sengaja bawa dengan laju dan sebagainya. Okay. Kemalangan kerja ni kerana pekerja lalai. Lalai sebab dia stres, tak boleh konsentrate. Okey. Prestasi kerja menurun. Ini antara kesan stres pada organisasi. Okey. Bahagian terakhir, apa cara menangani stres? Kita tengok pendekatan organisasi. Satu, pemilihan dan penempatan pekerja. Okey, untuk kurangkan masalah stres ni, pekerja perlu ditempatkan mengikut kemahiran dan pengalaman. Pastikan pekerja tu ada kemahiran sebelum diarahkan untuk buat suatu tugas. Dan kalau dia tak ada kemahiran, kena bagi latihan. Okey, contohnya
Sebuah syarikat perabot memastikan semua operator pengeluaran mengikuti kursus pengendalian mesin baru sebelum operasi pengeluaran bermula. Okey. Program pembangunan fizikal dan sosial. Okey, program sukan, riadah, senaman, gimnasium ni boleh meningkatkan tahap kesihatan. Okey, contohnya sebuah syarikat perabot menyediakan kemudahan seperti gimnasium supaya pekerja boleh gunakannya dengan percuma. Ini boleh mengurangkan stres. Okey, sistem mentor, kita lantik seorang pekerja mahir sebagai penasihat. Pakar sifu. Okey, sifu untuk bantu pekerja lain. Jadi kalau pekerja ni ada masalah, dia boleh rujuk pada sifu. Okey, mentor untuk selesaikan masalah kerja. Okey. Contoh, sebuah syarikat perabot melantik mentor untuk bantu operator pengeluaran. Okey, untuk belajar kaedah pengendalian mesin. So, operator baru ni dia tak rasa stres sebab ada orang yang boleh bantu dia mengajar. Okey, kendalikan mesin ni ya. Persekitaran kerja, pastikan persekitaran kerja yang selesa dan selamat. Kamu tengok gambar di atas dengan bawah kan? Yang mana lebih selesa? Okey. Syarikat seperti Google, syarikat-syarikat ternama Google, Digi, okey, mereka pastikan pekerja mereka bekerja di tempat yang selesa. Okey. Bila selesa tak ada stres lah. Okey, tak ada penyakit. Contohnya sebuah syarikat perabot mengadakan pembersihan berkala di kilang untuk pastikan tahap kebersihan yang tinggi. Okey. Iklim organisasi dan reka bentuk organisasi, pastikan struktur organisasi yang tidak rigid, prosedur yang boleh fleksibel, okey, gaya pengurusan demokratik, semua ini akan mengurangkan stres pada pekerja. Okey. Contohnya pengurusan syarikat perabot menggalakkan penglibatan dan sumbangan idea subordinat. Okey. Program sokongan keluarga, sediakan pusat asuhan kanak-kanak. Ada syarikat yang sediakan tempat, okey, untuk kanak-kanak ya. Okey, ibu mereka yang bekerja ni boleh menyusukan anak ataupun ada tempat untuk kanak-kanak ni. Macam gambar dalam gambar yang cikgu sediakan. Okey, menyediakan hostel untuk pekerja, pengangkutan, makanan bersubsidi. Semua ni akan mengurangkan stres pada pekerja. Okey. Ini antara kaedah yang boleh digunakan oleh organisasi ya. Pendekatan individu pula, pengurusan masa. Time management ni sangat-sangat penting. Kalau kita tangguhkan kerja, buat last minute menyebabkan kita rasa stres. Jadi pekerja digalakkan untuk senaraikan tugas lah. Ada planning, tugas harian. Okay? Jangkakan apa yang mungkin menghalang kita buat planning supaya kita buat mengikut masa yang ditetapkan. Amalan pemakanan ni penting. Okay? Makanan seimbang supaya kesihatan mental dan fizikal tidak terganggu. Okay? Amalan kerohanian, banyak beribadat, berzikir, okay? Puasa, bayar zakat, okay? Sentiasa hadir ceramah agama, meditasi, semua ni akan mengurangkan stres. Okay? Pembangunan mental, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran. Okay? Contohnya seperti hadiri kursus pengurusan masa, anger management, okay? Ini untuk mental. Pembangunan fizikal pula, menjaga kesihatan diri dengan sertai aktiviti sukan, senaman. Ini akan menyebabkan kita rasa sihat dan kuranglah stres. Okey. So, contoh soalan, berikan maksud stres. Stres maksudnya tindak balas. Okey, tindak balas ke atas fizikal atau emosi kita kerana sesuatu faktor persekitaran. Okey. Punca stres berkaitan dengan pekerjaan, apa jawapan dia? Contohnya seperti kekaburan peranan, konflik peranan, beban tugas, keperluan tugas. Kamu dapat 3 markah. Okey. Maksud pengurusan stres, apa tindakan yang diambil oleh pekerja atau organisasi untuk mengurangkan stres supaya boleh menjalankan tugas dengan baik. Okey. 3 kesan stres pada organisasi, you boleh sebut kadar TNT yang tinggi, okey. Kerosakan harta benda, produktiviti menurun, itu kesan stres pada organisasi. Okey. Uraikan 3 punca stres berkaitan dengan pekerjaan, 1 fakta, 1 uraian. So, cikgu dah suruh kamu hafal keyword kan? Peranan, tugas. Kekaburan peranan, konflik peranan. Beban tugas, keperluan tugas. Okey. Punca stres berkaitan dengan organisasi. Ini berkaitan dengan dasar, okey. Dasar organisasi, tempat kerja, okey. Then you can talk about what they call dasar, okey. Tempat kerja, lepas tu gaya kepimpinan, all this, okey. Struktur, ni what they call kitaran ayat organisasi, okey. 3 punca berkaitan dengan individu. You can talk about personality, okey, keperluan, okey, kemahiran, all this, okey. Faktor luaran ni boleh kaitkan dengan ekonomi, politik, okey, faktor di luar jangkaan, all this lah, okey.
3 kaedah mengurus stres individu ni, you can talk about amalan, pengurusan, mental, okay, rohani, okay, fizikal, itu pengurusan oleh individu. Okay. 3 kaedah mengurus stres dari aspek organisasi pula, dasar yang lebih fleksibel, okay, reka bentuk semula kerja kan, okay, penstrukturan semula kerja, okay, pengurusan perkembangan fizikal, rohani, okay. 4 kesan stres pada individu boleh bagi apa-apa 4 lah, manakala contohnya seperti pekerja tak boleh tumpukan perhatian, okay, tidur, sakit, okay, darah tinggi, itu adalah kesan stres pada individu. Okay, kesan pada organisasi, you can talk about kerosakan harta benda, okay, kadar henti-henti yang tinggi, produktiviti menurun, okay, so ini antara kesan stres pada organisasi, okay. Alright, so itu saja. So jangan lupa subscribe, like dan share, dan jika ada sebarang masalah boleh letak di bahagian komen. Cikgu akan jawab secepat yang mungkin. Bye pelajar.